Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah. Ya Allah, tunjukkanlah kami yang benar itu telah benar dan permudahkanlah bagi kami untuk mengikut kebenaran tersebut. Wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Ya Allah, tunjukkanlah kami yang batil itu adalah batil dan permudahkanlah bagi kami untuk menjauhkan diri daripada kebatilan tersebut. Wahdina limakhtulifa fihi minal haqqi biiznik. Bila kami bertunjuk dalam isu-isu yang diperselisihkan dengan izinmu, innaka tahdi man tasha ila siratim mustaqim. Sungguhnya engkaulah yang memberikan petunjuk kepada siapa yang kau inginkan ke jalan yang lurus. Na'udzu bikalimatillahi tammah min kulli syaitanin wahammah wa min kulli ainin lammah. Muslimin muslimat dirahmati Allah. Pertama dan utama, terimalah salam ukhuwah daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang saya ucapkan kepada semua ke dalam sesi kita pada malam ini. Malam ini merupakan sesi kita yang ke-43 dalam kita mengupaskan kitab Q&A Fiqh Perubatan karangan Dr. Muhammad Rafiqi. Kita masih lagi berada pada bab yang ke-8 daripada kitab ini. Bab yang ke-8 daripada kitab ini membincangkan hukum hakam yang berkaitan dengan menderma organ. Pada sesi yang lalu, kita membahaskan dua isu penting. Isu yang pertama adalah tentang hukum menderma organ dan isu yang kedua adalah tentang dalil dan hujah para ulama yang membenarkan pendermaan organ. Jadi itu merupakan di antara dua isu yang kita kongsikan pada minggu lalu. Pada hari ini kita akan menerokai satu perbahasan yang baru insya-Allah taala. Perbahasan kita pada malam ini kita ingin membincangkan tentang perbahasan para ulama tentang hukum memindahkan kornea mata ataupun kanta mata yang asli daripada orang mati. Ini dibincangkan oleh sang pengarang kitab ini. Perbahasan para ulama tentang hukum memindahkan kornea mata. Diambil daripada seseorang yang telah meninggal dunia, didermakan setelah seseorang itu meninggal dunia bagi kemaslahatan agar dapat dimanfaatkan oleh orang-orang yang masih hidup. Dan bagi sebahagian individu yang ada penyakit ataupun sakit berkaitan dengan mata, kadang-kala salah satu cara untuk menyembuhkan penglihatan mereka adalah melalui kalau sekiranya mereka mendapatkan donation daripada orang-orang yang telah meninggal dunia. Jadi ini dibincangkan oleh para alim ulama kita, termasuklah dekat Singapura ni. Dekat Singapura pun pernah dikeluarkan fatwa lebih kurang pada tahun 1990 lebih kurang pada tahun 1995. Pernah dikeluarkan fatwa oleh Jawatan Kuasa Fatwa Singapura berkaitan dengan hukum memindahkan kornea. Cuma malam ini kita nak kongsikan terlebih dahulu apakah perspektif sang pengarang kitab ini tentang hukum memindahkan kornea. Sang pengarang kitab ini iaitu Dr. Muhammad Rafiqi, dia lebih cenderung kepada pandangan yang mendermakan hukum memindahkan ataupun mendermakan kornea ini adalah hukumnya adalah harus. Harus dalam erti kata yang lain adalah mubah. Dibenarkan. Tetapi kebenaran ini datang bersyarat. Dia bukan satu hukum mubah dibenarkan secara mutlak, tapi ada syarat-syarat yang tertentu.
Apakah syarat-syarat yang digariskan oleh sang pengarang kitab ini? Pertama sekali, pemindahan tersebut bermanfaat bagi orang yang masih hidup serta dibimbangi mengancam nyawanya jikalau tidak dilakukan pemindahan organ. Jadi untuk menentukan sama ada pemindahan ini dia bermanfaat bagi orang yang masih hidup, ini memerlukan seseorang itu untuk merujuk kepada golongan yang pakar, golongan yang mahir, golongan medical doctors, golongan doktor mata yang mempunyai kepakaran dalam isu ini. Dan kita dalam Islam, kita dianjurkan sangat apabila menuntut ilmu, apabila ada soalan, kita merujuk kepada golongan yang mahir. Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Quran, "Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun." Bertanyalah kepada golongan ahli ilmu kalau sekiranya kamu tidak mengetahui. Penting sangat dalam Islam ni kita bila ada kemusykilan, kita ada soalan, kita rujuk kepada golongan-golongan yang pakar. Seorang Muslim, kita menuntut ilmu daripada golongan yang mahir. Kita merujuk kepada golongan yang mahir. Walaupun orang yang mahir itu barangkali adalah lebih rendah kedudukannya, lebih rendah statusnya, ataupun lebih muda usianya. Islam tak pernah melarang kita daripada menuntut ilmu, daripada merujuk kepada golongan yang lebih rendah usianya, yang lebih muda usianya ataupun yang lebih rendah kedudukannya. Kalau kita perhatikan dalam Al-Quranul Karim, kita akan dapati yang hatta golongan para anbiya, seperti Nabi Sulaiman alaihi salam pernah menuntut ilmu ataupun pernah mempelajari sesuatu daripada burung hudhud. Seorang Nabi yang mempunyai kedudukan yang tinggi tetapi belajar sesuatu perkara yang tidak diketahuinya daripada seekor burung. Itu Nabi Sulaiman alaihi salam. Tak menjadi masalah bagi seseorang yang ada kedudukan yang tinggi untuk belajar sesuatu daripada orang yang barangkali kedudukannya lebih rendah. Jadi pertama sekali kata sang pengarang kitab ini perlu kita pemindahan tersebut bermanfaat bagi orang yang masih hidup dan ini memerlukan kita untuk merujuk kepada golongan yang doktor perubatan yang mempunyai kemahiran dalam bidang ini. Yang kedua, tidak terdapat bangkai lain selain mayat manusia yang dapat diambil manfaat. Sekiranya terdapat bangkai haiwan yang mempunyai manfaat yang sama, maka organ bangkai haiwan tersebut yang diambil. Jadi antara sebab kenapa para ulama kita membenarkan pemindahan kornea, antara sebabnya adalah darurat. Tak ada alternatif yang lain. Kalau di sana wujud alternatif yang lain untuk merawat penyakit mata, maka hendaklah diutamakan, hendaklah diberikan keutamaan kepada alternatif-alternatif yang lain. Tetapi kalau sekiranya di sana tidak ada jalan keluar yang lain untuk merawat penyakit mata yang dihadapi oleh sebahagian manusia, kecuali dengan jalan pemindahan kornea, maka kata para alim ulama kita itu dibenarkan atas sebab ataupun alasan darurat. Dan antara syarat darurat yang diletakkan oleh para ulama, darurat ni adalah satu keadaan yang mana kita nak buat sesuatu benda tetapi tak ada jalan-jalan alternatif yang lain kecuali satu jalan saja. Dan satu jalan tersebut pula itu adalah sesuatu yang pada asalnya dilarang. Tetapi diberikan kelonggaran dalam keadaan darurat. Yang ketiga, syarat yang ketiga yang diletakkan oleh sang pengarang kitab ini adalah manfaat organ tersebut sudah dibuktikan oleh doktor pakar yang dipercayai, mahir dan berpengalaman. Sebagaimana saya katakan tadi,
kita ni dalam isu-isu, dalam apa sahaja bidang kan, termasuklah dalam bidang-bidang berkaitan dengan penyakit, berkaitan dengan kesihatan, perlu kita rujuk kepada golongan yang pakar. Perlu kita merujuk kepada golongan yang mahir. Ada dalam isu kan, yang ada kaitan dengan yang melibatkan pemindahan kornea, perlu rujuk kepada golongan yang mahir, perlu merujuk kepada golongan doktor perubatan yang pakar dalam bidang ini. Yang keempat, ada keizinan daripada keluarga si mati sekiranya tidak diwasiatkan sebelum si mati meninggal dunia. Sekiranya ada mayat yang tidak dikenal pasti identitinya, maka cukup meminta izin daripada pemimpin atau pemerintah setempat. Ini merupakan pandangan sang pengarang. Di Singapura barangkali di sana ada peraturan-peraturan yang tertentu, undang-undang yang tertentu yang berkaitan dengan organ transplant, yang ada kaitan dengan mendermakan kornea. Jadi setiap negara tu dia perlu rujuklah kepada peraturan-peraturan ataupun undang-undang yang telah ditetapkan. Daripada sudut keizinan. Kerana memindahkan kornea ni adalah salah satu bentuk mendermakan organ. Dan mendermakan organ, sebagaimana pernah kita bahaskan, dia memerlukan kepada consent. Dia memerlukan kepada keizinan. Jadi tak boleh suka-suka hati kita mengambil mana-mana organ daripada tubuh jasad seseorang yang telah meninggal dunia, melainkan di sana ada consent. Melainkan di sana ada keizinan yang telah diberikan. Jadi antara syarat keempat yang penting sangat tentang pemindahan kornea ni adalah syarat yang ada kaitan dengan keizinan yang diberikan. Keizinan yang diberikan sama ada daripada individu tersebut yang menderma tu ataupun daripada ahli keluarga individu tersebut. Dan perkara ini perlulah kita merujuk kepada peraturan-peraturan ataupun undang-undang yang telah ditetapkan di negara masing-masing. Yang kelima, keizinan mengambil manfaat mayat bukan dengan tukaran ataupun imbalan nilaian wang ataupun harta. Ia hanya didasari dengan keikhlasan kerana tubuh manusia bukan barang dagangan. Kita pernah bincangkan beberapa minggu yang lalu pada awal-awal ketika mana kita bincangkan bab yang ke-8, kita ada menyentuh berkaitan dengan hukum menjual organ. Kita menyimpulkan yang jumhur di kalangan para ulama, majoriti di kalangan para ulama berpandangan bahawa menjual organ itu adalah tidak dibenarkan dalam Islam. Jadi orang tu dia mendermakan organnya, tak kisahlah mana-mana organ tu adalah bukan dengan mengharapkan wang, bukan dengan tujuan menjualnya. Bukan atas tujuan dagangan. Ia adalah satu derma, derma organ daripada si penderma kepada si penerima. Yang keenam, syarat yang keenam bagi pemindahan kornea ni adalah kematian si mati disahkan oleh doktor yang dipercayai. Orang yang nak mendermakan kornea perlu disahkan kan telah pun meninggal dunia, dan pengesahan ini hendaklah dilakukan oleh golongan doktor perubatan. Sekali lagi, syarat ini menunjukkan tentang kepentingan kita merujuk kepada golongan yang mahir dalam apa jua bidang. Kadang-kadang seseorang itu dia mahir dalam satu bidang, tapi dia tidak mahir dalam bidang yang lain. Dan ini berlaku dalam kehidupan kita. Kadang-kadang orang tu pakar dalam bidang sejarah, tapi dia bukan pakar dalam bidang penafsiran Al-Quran.
Kadang-kadang seseorang itu pakar dalam bidang bahasa, pakar dalam bidang sastra, tetapi dia bukan pakar dalam bidang hadis. Kadang-kadang seseorang itu pakar dalam bidang kewangan, tetapi dia bukan pakar dalam pengeluaran fatwa. Jadi setiap bidang ni dia ada golongan yang mahir, ada golongan pakarnya. Sebagai seorang Muslim, kita dituntut untuk merujuk, menanyakan soalan, menanyakan kemusykilan kepada golongan yang mahir. Jadi syarat yang keenam yang diletakkan oleh sang pengarang kitab ini, dibenarkan untuk memindahkan kornea dengan syarat kematian si penderma tersebut telah disahkan oleh golongan doktor perubatan yang dipercayai. Itu perbahasan yang pertama untuk malam ini. Kita beralih kepada perbahasan yang kedua. Perbahasan yang kedua adalah tentang dalil ataupun hujah hukum harus bersyarat. Jadi sang pengarang kitab ini dia mengatakan yang memindahkan kornea adalah dibenarkan dengan syarat-syarat yang telah digariskan ataupun yang telah dikongsikan sebentar tadi. Timbul satu persoalan, apakah dalil? Apakah hujah yang membenarkan seseorang itu untuk mendermakan kornea? Ada beberapa dalil yang ataupun hujah yang telah dikemukakan oleh sang pengarang kitab ini. Pertama sekali, pemindahan organ adalah salah satu kaedah rawatan perubatan. Maka konsep berubat sememangnya diperintah dan disyariatkan oleh Islam. Jadi pemindahan organ ni daripada penderma kepada si penerima, dia termasuk dalam salah satu kaedah rawatan perubatan. Bagi sebagian orang, harapan dia untuk melihat adalah melalui jalan ini. Jalan untuk menerima kornea ni daripada orang lain yang telah meninggal dunia. Dan mencari rawatan berubat adalah sesuatu yang disyariatkan dalam Islam. Kita pernah bahaskan pada bulan-bulan yang lalu tentang hukum yang ada kaitan dengan berubat. Hukum mencari rawatan. Hukum berubat ni, hukum mencari rawatan ni kadang-kala boleh menjadi wajib. Kadang-kala boleh menjadi sunat. Hukum mencari rawatan ni boleh menjadi wajib. Kalau sekiranya kalau kita tidak mencari rawatan, boleh membawa kepada kemudaratan kepada diri kita. Boleh membawa kepada kecacatan anggota tubuh badan kita. Pada ketika itu, hukum berubat ataupun merawat diri boleh sampai kepada peringkat wajib. Itu merupakan pandangan sebagian ulama. Jadi hukum berubat ni, hukum mencari rawatan, dia boleh berubah-ubah hukumnya. Kadang-kadang boleh jadi sunat. Dia menjadi sunat kalau sekiranya kalau kita tak mencari rawatan, boleh melemahkan tubuh badan kita. Walaupun tak sampai kepada tahap memudaratkan. Tapi kalau dia sampai kepada tahap memudaratkan, maka pada ketika itu hukum mencari rawatan boleh sampai kepada peringkat wajib. Jadi agama Islam amat menggalakkan, menganjurkan kita untuk mencari rawatan apabila kita sakit. Mesti ada usaha. Bukan hanya bertawakal kepada Allah tanpa usaha. Makna tawakal yang sebenarnya dalam Islam adalah gabungan antara usaha yang telah dikeluarkan oleh seseorang individu itu diiringi dengan dia meletakkan pergantungannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu makna tawakal yang sebenarnya. Hujah yang kedua, Islam memuliakan manusia walaupun telah meninggal dunia dengan mengharamkan digali kuburnya kecuali dalam keadaan terpaksa seperti menyelamatkan manusia yang masih hidup.
Jadi agama Islam ni amat menitik beratkan kan, memuliakan manusia walaupun manusia itu telah meninggal dunia. Itu yang kedua. Perbahasan kita yang ketiga pada malam ini, kita nak kongsikan tentang sang pengarang kitab ini. Dia ada mengkhususkan satu perbahasan tentang satu kaedah yang terdapat dalam kaedah-kaedah fiqh. Kaedah yang berbunyi keadaan darurat mengharuskan perkara yang diharamkan. Jadi dalam Islam ada satu kaedah yang berbunyi ad-darurat tubihul mahzurat. Keadaan darurat membenarkan perkara-perkara yang dilarang. Tadi kita kongsi dengan antum, para ulama yang mengatakan dibenarkan memindahkan, mendermakan kornea adalah di atas faktor darurat. Kalau tak ada alternatif yang lain untuk merawat penyakit mata. Dan sang pengarang kitab ini memberikan sebagai contoh-contoh yang dikaitkan dengan kaedah darurat mengharuskan, membenarkan perkara-perkara yang pada asalnya diharamkan. Dia membawa beberapa contoh yang ada kaitan dengan kaedah ini. Antaranya adalah pertama, kebanyakan fuqaha iaitu ahli fikih mengharuskan, membenarkan membelah perut mayat sekiranya si mati tertelan harta, khususnya harta orang lain. Jadi bila kita rujuk kepada tulisan-tulisan para ulama silam kita, ada di kalangan para ulama silam berpandangan boleh kita membelah perut mayat orang yang telah meninggal dunia. Kalau sekiranya orang yang meninggal dunia itu dia tertelan harta, dia tertelan harta orang lain. Jadi sebahagian di kalangan para ulama berpandangan yang boleh kita belah perutnya untuk mengambil harta tersebut. Kerana tak ada jalan yang lain kan, untuk mendapatkan balik harta tersebut. Ini dibenarkan walaupun pada asalnya tak boleh buat. Tapi ada keperluan daripada pembedahan ataupun pembelahan tersebut. Ini dibenarkan dalam keadaan darurat, dalam keadaan tiada jalan yang lain untuk mendapatkan balik harta tersebut. Contoh yang kedua yang digariskan ataupun yang dikongsikan oleh sang pengarang kitab ini, jumhur ulama bersepakat keharusan membelah perut mayat sekiranya hamil melebihi 6 bulan dengan syarat diyakini ada bayi yang masih hidup di dalam perut si ibu yang mati. Seorang wanita mengandung. Dalam keadaan hamil. Jadi para ulama silam kita, mereka pernah mengeluarkan pandangan boleh membelah perut mayat seorang ibu yang hamil untuk menyelamatkan nyawa bayinya. Dengan syarat diyakini ada bayi yang masih hidup di dalam perut. Ini dibenarkan oleh para alim ulama kita. Walaupun pada asalnya kita tidak suka-suka hati membelah perut mayat. Tetapi kalau ada keperluan untuk menyelamatkan nyawa sebagai contoh, maka pada ketika itu diberikan kelonggaran, diberikan keringanan. Yang ketiga, wujud pertembungan antara dua maslahah, iaitu kepentingan menjaga jasad kehormatan mayat dan kepentingan nyawa pesakit yang memerlukan organ sebagai rawatan. Kepentingan orang masih hidup lebih utama berbanding si mati. Jadi dekat sini
ada berlaku pertembungan antara dua maslahah, dua kemaslahatan. Yang pertama, kemaslahatan kepentingan yang ada kaitan dengan menjaga jasad kehormatan mayat. Hukum asal, kita tak suka-suka hati nak membedah mayat ataupun membelah perutnya ataupun mengambil mana-mana organ daripada tubuh badannya. Itu hukum asal. Apakah kemaslahatan yang ingin dicapai daripada dilarang daripada mengambil organ-organ daripada orang yang meninggal dunia? Kemaslahatan yang ingin dicapai ataupun kepentingannya adalah untuk menjaga jasad kehormatan mayat. Itu pada asalnya. Tetapi dalam masa yang sama juga, mendemakan organ, baik kornea ataupun organ-organ yang lain, di sana juga ada kemaslahatan. Antara kemaslahatannya adalah untuk menyelamatkan nyawa pesakit. Orang-orang yang sakit, yang mana tak ada harapan sembuh, melainkan kalau sekiranya mereka menerima organ yang baru. Maka bila berlaku pertembungan antara dua kemaslahatan, dua kepentingan, maka para ulama kena menilai dan memberikan keutamaan kepada kepentingan ataupun kemaslahatan yang lebih besar. Kalau nak dibandingkan dengan antara kepentingan menjaga jasad kehormatan mayat dan dibandingkan dengan kepentingan nyawa pesakit yang memerlukan organ sebagai rawatan, kata para alim ulama yang lebih patut diberikan keutamaan adalah kepentingan berkaitan dengan nyawa pesakit. Yang memerlukan organ sebagai rawatan, itu adalah sepatutnya diberikan keutamaan. Yang keempat, hadis yang melarang kita mematahkan tulang mayat adalah ditujukan kepada mereka yang mematahkan tulang berkenaan dengan sengaja tanpa sebarang keperluan dan hajat. Ada hadis Nabi SAW daripada kita yang menyebutkan tentang larangan mematahkan tulang mayat. Adakah mendemakan organ termasuk dalam kategori mematahkan tulang mayat? Adakah mendermakan kornea setelah mati termasuk dalam larangan mematahkan tulang mayat? Kata para ulama kita tidak. Pendermaan organ yang dilakukan selepas kematian seseorang itu tidak termasuk dalam larangan Nabi SAW dalam hadis. Hadis yang melarang mematahkan tulang mayat. Dia tak ada kaitan. Pengambilan organ dilakukan dengan cara ada peraturan-peraturannya, dengan cara yang menghormati si jenazah tersebut. Sebagai kesimpulan untuk sesi kita pada malam ini kita membincangkan tentang 3 perkara. Yang pertama tentang hukum memindahkan kornea. Dan sang pengarang kitab ini lebih cenderung kepada pandangan membenarkannya, dengan syarat-syarat tertentu yang telah kita kongsikan pada sesi kita malam ini. Dan itu juga merupakan pendirian Jawatan Kuasa Fatwa Singapura. Jawatan Kuasa Fatwa Singapura pernah mengeluarkan fatwa membenarkan pemindahan kornea, dan fatwa tersebut dikeluarkan pada tahun sekitar 1995. Hari ini juga kita kongsi dengan antum apakah di antara contoh-contoh dalil dan hujah para ulama yang membenarkan pemindahan kornea selepas mati. Dan isu yang ketiga yang kita bahaskan sebentar tadi adalah isu berkaitan dengan keadaan darurat mengharuskan membenarkan perkara-perkara yang pada asalnya adalah dilarang. Pada asalnya kita meninggal, orang tak ambil organ kita. Kita tak mendemakan organ kita. Tapi kalau sekiranya di sana ada keperluan, maka diberikan kelonggaran ataupun keringanan daripada sudut hukum.
Itulah di antara 3 perkara penting yang kita kongsikan kepada antum pada malam ini. Kalau sekiranya ada kebenaran dalam apa yang saya sampaikan, itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau sekiranya ada kekurangan ataupun kesilapan, itu datang daripada diri saya sendiri. Saya minta ampun kepada Allah dan saya bertaubat kepadanya. Kita tutup dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.